Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang fadilat, kelebihan amalan. Bab yang ke-226, Babu fadli sawmi wa ghairihi fil ashril awal min Zilhijjah. Ini bab kelebihan berpuasa dan lain-lainnya dalam hari-hari 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Hari 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, yakni 1 Zulhijjah sampai 10. Ini kelebihannya banyak. Hadis yang ke-1249, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai', rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang dikerjakan amalan soleh pada hari itu yang lebih dicintai, dikasihi, disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, iaitu hari 10 yang pertama dari bulan Zulhijjah. Hari 10 pertama dari bulan Zulhijjah, yakni 1 hingga 10, sehingga hari raya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah lebih dicintai oleh Allah mengatasi jihad fi sabilillah? Mana pergi berjihad pun tak padan lagi, tak lawan lagi. Maksudnya untuk mengerjakan jihad, apakah tidak lebih dicintai oleh Allah kalau dilakukan dalam hari-hari selain hari-hari pertama di bulan Zulhijjah itu? Sebabnya bulan Zulhijjah ni tak boleh berjihad, dia panggil bulan haram. Jadi kalau hari lain berjihad dengan lawan dengan kita beramal pada 10 Zulhijjah ni, apa jadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari lain selain daripada hari 10 ini. Nak lawan tak boleh lagi. Hari 10 ni lebih lagi untuk berjihad fisabilillah, kecuali orang ni baru boleh mengatasi. Siapa? Seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya. Subhanallah, dia pergi bawa harta, bawa nyawa, berperang fisabilillah, kemudian tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun dari tersebut. Setelah berjihad mati syahid. Orang ni saja orang yang boleh mengatasi orang yang beramal. Kena ingatlah, ini menunjukkan bahawa fadilat jihad itu tinggi, fadilat mati syahid itu sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, dan beramal pada hari 10 ini sangat digalakkan. Salat boleh, sedekah boleh, puasa boleh, lebih-lebih dari puasa hari Arafah tu, sangat tinggi darjat dia. Berzikir, takbir, qiraatul Quran, buat baik kepada orang, ibu bapa, silatul arham. Jadi semua amal soleh dikira amalan yang terbaik bila di hari yang pertama, 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Jadi untuk penjelasan panjangnya insya-Allah kita akan ceritalah bila sampai di tempat dia nanti insya-Allah. Bab yang ke-227, Babu fadli saumi yaumi Arafah wa Ashura wa Tasu'a. Bab kelebihan berpuasa pada hari Arafah. Bila hari Arafah? Hari 9 Zulhijjah. Ingat lagi tu, hari mana? 9 Zulhijjah. Hari Ashura bila? 10 Muharram. Tasu'a 9 Muharram. Ini mana kelebihannya? Dengar. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala
su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Qala yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal berpuasa pada hari Arafah. Jadi hari 9 Zulhijjah. Sehari sebelum raya. Nabi kita jawab, puasa pada hari itu dapat menghapuskan dosa pada setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Puasa satu hari, dia punya kelebihan 2 tahun. Hebat tak hebat? Nak kata hebat, tunggu dulu. Puasa ke hari Arafah ni? Kalau tak puasa, makna tak hebat lah tu. InsyaAllah tahun ni kita nak suruh hebat lah ke? Puasa pada hari Arafah. Ikut mana? Ikut Mekah ke ikut sini? Buat dua-dua lah, senang. Hari Arafah Mekah kita puasa, biasanya Mekah ni awal hari pada sini. Lepas tu kemudian puasa pula hari sini. Confirm dapat, insya-Allah. Tak payah duduk tanya sana tanya sini, akhirnya tak terpuasa pula kita. Hadis yang seterusnya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yauma Ashura wa amara bisiyamihi, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura. Iaitu Ashura ni bila? Tanggal 10 Muharram. Ingat, hari Ashura, bukan hari kacau surah. Setengah orang kampung ni hari inilah hari dia kacau buat Ashura. Tak ada ni. Hari kita puasa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari itu. Nabi kita puasa, dia suruh umat berpuasa. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, Abi Qatadah juga menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Ashura faqala yukaffiru sanatal madiyah, rawahu Muslim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya puasa pada hari Ashura, Nabi kata apa? Puasa pada hari Ashura dapat menghapuskan dosa setahun yang lepas. Setahun. Hari Arafah berapa tahun? 2 tahun. Orang mari mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, Yahudi ni kuat sangat menghormati hari Ashura ni. Sebab dia kira hari Ashura ni hari Allah selamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Dia puasa bersyukur. Apa jadi? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Nabi kata kalau aku hidup lagi pada tahun depan, aku akan puasa hari 9. Jadi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sempat nak puasa, hadis ni riwayat Muslim. Kesimpulannya, naklah kita puasa bila? Hari 9 dan hari 10 sekali. Puasa pada hari 9 dan hari 10. Sebab apa? Mukhalafatan lil Yahud. Nak suruh beza puasa kita dengan Yahudi. Yahudi puasa saja, satu saja. Apa ni? Kita ambil 9, 10. Terlupa, tak ingat 9, 10, 11, kemar 2. Yang pentingnya ada mukhalafah dengan pokok Bani Israel, pokok Yahudi. Jadi itulah di antara yang afdalnya kita puasa 9, 10. Kalau terlupa 10, 11. Nak tujuannya nak suruh mukhalafah dengan Yahudi. Jadi banyak hadis-hadis kita ni, hadis galakan-galakan puasa sunat. Bab 228, bab istihbabi saumi sittati ayamin Syawal. Bab sunat puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa bila? 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri, rawahu Muslim. Dari Abi Ayyub, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, puasa Ramadan selesai, kemudian berpuasa pula 6 hari dalam bulan Syawal. Tak kira lah hari yang kedua, hari pertama tak boleh, hari raya tu haram puasa. Hari kedua, hari tiga, yang pentingnya nak 6 hari. 6
dalam bulan Syawal, maka ia adalah seperti berpuasa setahun penuh. Sebab apa tu? Sebab kita puasa sebulan, bulan Ramadan 30 hari, capur 6 hari 36 hari. Setahun ada 360 hari. Jadi satu hari diganda 10, 36 kali 10, 360 hari. Jadi puasa seolah-olah kita puasa setahun penuh. Besar kelebihan ni. Alhamdulillah, ramai masyarakat kita hari ni puasa 6 ni ramai yang lekat. Cuma timbul sedikit perbahasan. Ada setengah ulama mengatakan tak boleh puasa 6 selagi puasa qada tak habis. Sebab apa? Dalilnya Nabi kata summa man sama Ramadan summa. Siapa dia puasa Ramadan kemudian, mana kemudian tu kena habis dulu. Jadi untuk yang terbaiknya, yang lebih baiknya, sebaik-baiknya kita kata apa? Puasa habis Ramadan, orang yang ada qada dulu. Lepas qada baru puasa 6. Itu yang terbaik. Keluar daripada khilaf ulama. Tapi kalau tak sempat macam mana? Tak sempat ni. Maka boleh kita tangguhkan puasa 6 itu mengikut sebagai pandangan ulama yang lain pula, kerana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku menangguhkan qada puasa aku sehingga bulan Syaban. Jadi tak munasabah Aisyah orang yang begitu warak tak puasa 6 Syawal. Jadi boleh menangguhkan, itu menunjukkan dalil boleh kita tangguhkan. Tetapi seperti yang anda kata awal tadi, sebaik-baiknya, afdalnya 6 qada dulu baru ambil 6. Jadi sempurna semua sekali. Huruf keluar daripada khilaf itu lebih terbaik. Jadi kalau tak mampu, buat dulu. Adapun soalan yang mengatakan nak kembar puasa 6 dengan puasa sunat, itu tak boleh. Sebab bila campur di antara sunat dengan wajib, dia tak jadi. Ada juga setengah tapi pandangan yang tidak kuat. Yang kuatnya sama ada kita sunat dulu baru qada. Yang terbaiknya qada dulu baru sunat. Itu yang terbaik. Jadi alhamdulillah, itu di antara galakan puasa 6 daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 229 bab istihbab shaumil itsnain wal khamis. Sunat puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Sempat tak sempat? Ada, alhamdulillah. Ramai di kalangan kita ni sempat. Ramai di kalangan kita ni sibuk, tak sempat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnain faqala zalika yaumun wulidtu fih wa yaumun bu'istu au unzila alayya fih, rawahu Muslim. Abu Qatadah tanya lagi cerita. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Isnin. Nabi suruh puasa hari Isnin dan dia berpuasa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa sebab puasa pada hari Isnin? Ini soalan cantik. Kita pun dapat jawab, dapat dengar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah hari yang saya dilahirkan padanya. Hari Isnin, hari aku dilahirkan. Dan hari aku dibangkitkan sebagai Rasul, dan hari diturunkan kepadaku wahyu. Jadi Nabi kita dibangkitkan jadi Rasul, diturun wahyu pada hari itu, dan dia juga hari itu cuma tak sebut inilah hari aku wafat, tak sebut. Sebab Nabi hidup lagi masa tu. Tapi kalau dia nak sebut pun tak ada masalah, mukjizat. Cuma Nabi tak beritahu. Cuma kita tambah hari itu juga hari Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini menyebutkan hari kebesaran. Nabi kita beranak pada hari Isnin. Berapa hari bulan tak tahu. Tu kita dah sambut 12 bulan awal, ramai ulama mempertikaikan tarikh tu. Jadi tak usah bincang tarikh lah, kita bincang ambil hari sudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis fa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im, rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan wa rawahu Muslim bi ghairi dzikri shaum. Dari Abu Hurairah katanya, ditunjukkan amalan itu oleh para malaikat kepada Allah. Malaikat bawa laporan amalan kepada Allah pada hari Isnin dan Khamis. Maka saya suka kalau amalanku itu ditunjukkan, dibentangkan dalam keadaan saya sedang berpuasa. Malaikat bawa naik, ya Allah, tengok ni hamba-Mu sedang berpuasa dia. Allahu Akbar, seronoknya dia kan.
Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dia mengatakan hadis ini hadis hasan. Dalam riwayat Imam Muslim tanpa menyebut berpuasa. Jadi aku suka diangkatkan amalun dalam keadaan sedemikian. Kita tahu dah lah sebab apa puasa hari Isnin ini. Banyak Nabi dilahirkan, Nabi dibangkit, turun Quran, amal yang diangkat. Hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, kerana besarnya kelebihan yang terdapat di dalamnya. Besarnya kelebihan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi dan dia mengatakan hadisun hasan. Habislah kita berpindah pada puasa lain pula. Bab yang ke-230, bab istihbab shaumi thalathati ayyam min kulli syahr. Bab sunat berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Setiap bulan kita kena puasa 3 hari. Ini cantik. Yang lebih utama sekali iaitulah puasa 3 hari itu pada hari Bid. Apa dia hari Bid ni? Iaitulah tanda situ. Hari 13, 14 dan 15. Ada yang mengatakan 12, 13, 14. Tapi yang sahih, yang masyhurnya kata Imam Nawawi 13, 14, 15. Ingat, tanda tarikh nak puasa tu 13, 14, 15 Hijrah. Jangan ikut Januari, Februari, lain tu. Dia nak hari putih, mana hari cerah bulan tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili bi thalathin, siyami thalathati ayyam min kulli syahrin, wa rak'atay ad-duha, wa an utira qabla an anam, muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah, saya diwasiatkan oleh kekasihku. Siapa dia kasih dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Iaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi hari itu pilihlah, sama ada berpisah ataupun yang terbaik 13, 14, 15. Melakukan 2 rakaat salat sunat duha. Paling kurang 2 rakaat duha. Jangan kekal, jangan terlepas. Dan supaya saya sembahyang witir sebelum saya tidur, muttafaqun alaih. Ini cara-cara yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Abu Hurairah. 3 hari sebulan salat duha dan witir sebelum tidur. Sebab apa dia ni suruh witir sebelum tidur ni? Sebab apa? Sebab Abu Hurairah banyak mengaji hadis. Bila banyak mengaji hadis, dia tidur lewat. Oleh kerana dia tidur lewat, mungkin takut lambat sedar, maka dia witir di awal malam. Kita pun tengok keadaan. Kalau kita ni banyak kerja sangat malam ni, balik lambat, sampai tengah malam dah, witir dulu, tidur. Jadi kalau tak terbangun malam tadi, taklah rugi witir. Tapi kalau tidur awal, ada keyakinan nak bangun, semangat kuat, tak letak jam awal-awal lagi, akhir malam tu lebih baik. Itu hadis Abu Hurairah. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam shaumu thalathati ayyam min kulli syahrin shaumud dahri kullihi, muttafaqun alaih. Rasulullah kata puasa 3 hari dalam tiap-tiap bulan sama seperti puasa setahun penuh. Sebab apa pula ni? Sebab 3 hari 10 kali 12 36 hari. Kali macam hak tadi juga, puasa 6 tadi juga. Jadi puasa setahun jugalah. An Mu'adzah al-Adawiyah annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum min kulli syahrin 3 ayyam? Qalat na'am. Faqultu min ayyi syahri kana yasum? Qalat lam yakun yubali min ayyi syahri yasum. Rawahu Muslim. Dari Mu'adzah al-Adawiyah, bahawa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulan? Rasulullah puasa ke tidak? Ini bagus soalan dia ni. Aisyah jawab, ya, puasa.
Saya tanya lagi, dari bulan apa saja Rasul? Bulan-bulan apa? Jawab Aisyah, Rasulullah SAW tidak mempedulikan dari bulan manakah dia puasa. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan puasa belaka. Tak kira. Itu dipanggil, jangan duk milih bulan. Yang pentingnya 3 hari sebulan tu nak. An Abi Zarrin qala sallallahu alaihi wasallam idza sumta min asy-syahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Abu Zar kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau berpuasa 3 hari sebulan, hadis tadi tak sebut bila-bila, yang ni dia sebut, iaitulah maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Hadis riwayat Tirmizi, dia mengatakan hadis hasan. An Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami ayyamil bayd 13 wa 14 wa 15. Rawahu Abu Daud. Qatadah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada hari-hari bayd. Apa dia hari bayd? Hari putih, hari cerah. Iaitulah pada tanggal 13, 14 dan 15. Jadi hadis-hadis yang kemudian ni menafsirkan hadis 3 hari sebulan. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tak mahu 13, 14 tak sempat, kita ambil hadis umum, mana-mana hari, awal 1 hari, minggu yang kedua 1 hari, minggu pun boleh. Allahu akbar. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. Subhanallah. Ibnu Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari-hari bid, sama ada baginda berada di rumah ataupun dalam perjalanan, dalam musafir. Dia tak tinggal puasa ni. Kita ni tak jadi belaka. Duduk rumah pun tak puasa, musafir lagi tak puasa. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan isnadnya hasan. Habislah kita bab hari-hari yang digalakkan kita berpuasa. Jadi benda ni luas. Kalau boleh berturut-turut 13, 14, 15 cantik. Kalau tak boleh, buatlah setakat mana yang boleh. Habislah kita bab berpuasa ni, bab nak suruh nak bagi makan orang puasa pula. Bab yang kedua 31, babu fadli man fattara sa'iman wa fadli as-sa'imi alladhi yu'kalu 'indahu wa du'a'il akili lil ma'kuli 'indah. Bab kelebihan orang yang memberi makan untuk orang berbuka puasa. Cantiklah kita alhamdulillah kena waktu sungguh ni mari. Dan orang berpuasa yang makan dekatnya kena kata apa? Kelebihan. Dan doa orang yang makan kepada tuan makanan. 3 adab. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi la yunqasu min ajri as-sa'imi syai'. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ingat ni hadis ni daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Orang puasa, kita bagi jamuan, bagi buka. Tak kira lah, kita bagi duit beli barang, bagi beras, bagi tamar. Orang yang tak ada duit, bagi tenaga. Dia tolong masak, tolong basuh pinggan, tolong kerak daging, tolong sembelih kambing, sembelih semua yang terlibat termasuk dalam ni. Jadi jangan susah hatilah. Orang-orang yang bertugas di dapur jangan kata letih, jangan sebut letih. Ni nak ambil pahala orang setiap hari secara sempurna. Bukan senang. Siapa beri makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperolehi pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Ambil penuh puasa orang tu. Orang tu tak kurang pahala dia. Dia panggil photostat bagi pahala kau orang ni. Photostat dia panggil.
Tanpa mau dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa yang diberi makannya tadi. Tak ada kurang apa-apa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad hadis hasan sahih, dan hadis ini juga telah ditasihkan oleh ramai lagi ulama lain. Alhamdulillah hadis ini sahih. Jadi macam mana kita nak buat? Guna kepakaran. Orang yang boleh masak, juru masak. Orang yang ada duit, beli makanan. Orang yang tak ada apa-apa, tolong angkat, tolong hidang, semua dapat. Kalau boleh kita pergi cari orang pakai miskin pula di kampung kita, bagi duit dengan dia, bagi makanan dengan dia, biar dia buka puasa atas kita punya projek ni. Allahu Akbar. Suka setiap hari pahala orang kita ambil. Mana kalau majlis kita di masjid kita ni setiap hari orang buka puasa 200 orang, 200 pahala dapat. Besar tak besar juru masak kita? Tahu ni semangat berebut nak masak. Besar ke tidak orang-orang yang ada duit nak bagi buka puasa? Tiap hari 200 orang dapat. Allah, seronok. Tawaran istimewa. Inilah kita kata istilah yang anda bawa tahu ni, projek mega mampu buat. Projek besar 200 orang setiap hari ambil pahala orang. Tapi mampu tak mampu kita buat? Mampu kalau kita buat makanan, kita buat jamuan setiap hari. Allahu Akbar. Berebutlah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jangan duduk berkira sangat. An Ummi Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala kuli faqalat inni sha'imah qala sallallahu alaihi wasallam inna as-sha'ima tusalli 'alaihi al-malaikah idza ukila 'indahu hatta yafrughu wa rubbama qala hatta yashba'u rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ummu Umarah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah dia. Lalu dia menghidangkan suatu makanan kepada Rasulullah. Rasulullah jemput makan. Nabi pun kata, makcik, makanlah. Dia kata, saya puasa Rasulullah. Ini puasa sunat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa itu dipohonkan rahmat oleh para malaikat. Allahu Akbar. Malaikat duk berdoa kepada dia apabila ada orang yang makan makanan di sisinya, tempat orang berpuasa tadi, sehingga mereka selesai. Mungkin baginda juga bersabda sampai orang itu kenyang. Jadi kalau kita puasa, kita bagi makan pada orang. Orang makan dekat kita, kita buat badal bagi makan ke orang, kita puasa. Malaikat duk doa kepada orang ni. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Ada juga ulama lain mengatakan hadis ini dhaif. Hadis 1267 an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khubzin wa zaitin. Fa'akala. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aftara 'indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Kata sekali, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Lalu Sa'ad menghidangkan roti dan minyak. Sedap ni minyak zaid, minyak sapi ke. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Setelah selesai, Rasulullah mengucapkan doa ini. Sudah makan, Nabi kita doa ni. Aftara indakumus shaimun, orang-orang berpuasa telah berbuka di tempat kamu. Wa akala ta'amakumul abrar, orang-orang yang berbakti yang baik telah makan makananmu. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat memohonkan rahmat untuk kamu. Riwayat Ibnu Daud. Saya ingatlah. Jadi kalau kita makan makanan dekat jamuan orang buat, apa kita nak buat? Tolong baca doa. Doa ni kena tulis besar-besar. Siapa dia buat majlis jamuan buka puasa, ambil doa tak situ. Habis doa belum buka puasa ada yang kita selalu masyhur kita baca tu, apa kita baca, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Itu dari sudut sanadnya tidak sahih. Tapi kalau nak doa cantik, Allahumma lakas sumtu, ya Allah untuk mula aku puasa, wa bika amantu wa ala rizqi. Makna cantik, tapi jangan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga doanya Nabi daripada sahabat, zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nanti kita tulis nanti. Insyaallah anak akan tulis doa-doa yang maksud ni, doa buka puasa dan doa selepas kita makan
jamuan yang orang beri untuk puasa. Ini kita bagi nanti insya-Allah. Dan kita akan sebarkan dalam web Abu Anas tu untuk orang-orang luar yang berkenalan, yang belajar melalui talian internet ni. Kitab yang ke-9, habislah Kitabul Fadaid. Kitab terusnya dipanggil Kitabul I'tikaf. Kitab I'tikaf. Bab yang ke-232, Babul I'tikaf fi Ramadan. Ini bab beriktikaf di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Ibnu Umar kata Rasulullah beriktikaf. Apa makna iktikaf? Duduk di masjid. Itu makna iktikaf. Mari 10 akhir duduk di masjid, jangan balik-balik. Tunggu sampai raya. Macam kita buat hari ni, itu dia panggil iktikaf kecil-kecilan. Masuk masjid, keluar. Mari pula keluar. Dia nak iktikaf penuh. Ini kelebihan yang ada. Mari duduk masjid, jangan balik. Maka anak mari hantar. Nak keluar masjid untuk pergi tandas je. Duduk di iktikaf masjid. Ini siapa nak buat, cantiklah tahun ni. Kalau ada orang nak iktikaf 10 akhir, bagus. Awak mari duduk sini. Duduk di masjid, jangan balik. Sampai ke malam raya, orang istihar raya esok, balik. Habislah iktikaf. Sebab apa? Nak mencari Lailatul Qadar dan nak mengekang nafsu. Tak payah dah. Kalau keluar daripada kawasan, tengok orang. Tengok orang, jumpa kawan, duduk mengumpat orang. Banyak cerita. Duduk masjid, diam-diam. Tak usah duduk dekat-dekat. Kalau orang ni tiang ni, kita tiang tu. Baca Quran, biar boleh 10 kali khatam, 10 hari. Allahu Akbar. Banyak sangat dia tu. Tak apa, 3 kali khatam, nasib baik dah. 10 hari, lillahi ta'ala. 350 hari lagi untuk dunia, jauh dah kita pergi. 10 hari duduk masjid. Itu bagi orang yang ada kemampuan duduk. Tapi kalau dia ada anak kecil, isteri masih muda lagi, anak-anak duduk main lompat sana sini, kita tidur masjid, jangan. Ni tak tayanya ada setengah ayah dia iktikaf di masjid, anak dia duduk merempit di kampung. Tak payah. Pak duduk iktikaf di masjid, anak duduk main cucuh mercun. Habis tak tidur orang sekampung, balik tidur rumah baik, duduk dengan anak-anak. Itu dia panggil, ini kita seorang dengan Allah. Anak kita tanggungjawab kita, isteri tanggungjawab kita. Kita duduk di masjid, orang duduk kacau anak bini. Kena tengok maslahah. Tengok maslahah. Kerana memang itu dunia belaka, betul dunia, tapi tanggungjawab kamu. Tanggungjawab tu apa? Iktikaf sunat, jaga anak dengan isteri, wajib ke sunat? Wajib. Kena utama yang wajib dulu. Dia kata kalau macam ni, pak bila tak iktikaf? Dak, ramai ada wajib-wajib kita nak tua pencet, tak ada apa dah ni. Kalau klik rumah pun duduk dengan kucing je. Baik duduk di masjid, anak tak ada dah. Tengok masalah lebih baik. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nak 10 akhir. Sebab Lailatul Qadar di situ. Sehingga Allah Taala mewafatkannya. Kemudian beriktikaf pula para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesudahnya, muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman, rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Pada tahun terakhir, tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi nak wafat bila? Tahun 11. Maka Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah dia tu, tiap pangkatnya tinggi, darjatnya tinggi, iktikaf pula macam-macam ibadat dia buat kepada kita, nak suruh umat ni belajar. Dia tu kalau kira tak ada dosa, tak ada apa-apa dah. Kenapa dia buat macam ni? Nak suruh kita yang banyak dosa ni biarnya mengaji, biarnya reti juga. Alhamdulillah. Itu tamat bab iktikaf. Cuma ada sedikit lagi tambahan, iaitulah tentang orang duk tanya banyak sangat masalah buka puasa. Dia kata kalau kita buka puasa tak makan dulu, tak makan nasi dulu, makan tamar, kemudian solat dulu, lepas tu barulah pergi makan nasi, apakah boleh pahala buka puasa nasi tu kau tidak? Ada orang tak berani buat. Dia kata tak boleh.
Nyanyi kau orang masak, sedangkan pahala buka puasa boleh kau orang bagi utama belum maya. Lah. Para ulama mengatakan di sini al-muradu bi taftirihi an yushbi'ahu. Siapa dia kenyang? Hak kita bagi tamah belum solat dapat. Hak bagi nasi supaya dia kenyang, semuanya dapat. Jangan bimbang. Jadi yang utama, yang terbaiknya kalau boleh kita utamakan awalkan salat. Masuk maghrib makan tamah, rutak tu baik. Kalau tak ada rutak, buah tamah kering, minum air, berhenti setakat tu dulu. Azan, salat, Allahu Akbar. Lepas maya baru kita makan nasi. Itu yang utama. Tapi masyarakat di kampung ni, setakat yang kita dengar maklumat lah. Di kampung-kampung, kalau masjid Ijtihad nak makan tamah dulu, lepas tu solat baru semaya, tak mari dia. Dia rela makan di rumah dia walaupun di masjid ni lauk gula sedap. Tak tahulah perangai saya ke perut pergi siapa kita mohon. Sunnah nabinya dak. Dia tak mahu kita dilanda tsunami. Kena tsunami. Tsunami perut nama dia. Bila masuk waktu perahu sombak perahu masuk habis. Apa ni gelegak perut Allah lah. 12 jam tak makan, tiba-tiba masuk mari sombak mari kenali kau itu. Jadi kalau makan tamar dulu, jadi perut duk proses tengah maya maghrib. Ambil hantar balik gula-gula kepada orang apa ni darah kita tu. Lepas maghrib dia aktif balik, orang panggil panas enjin. Kereta kita kalau panas enjin sedap jalan. Itu tapi orang kampung ni mentaliti dia gitulah. Anak dimaklumkan. Bila kita bicara dengan lagu ni, Tok Imam kata tak, kalau buat lagu ni tak mari orang dia. Allahu Akbar. Jadi macam mana kita nak fahamkan, bagaimana kita nak suruh masyarakat kita ni boleh faham? Kena pakat taklimat lah. Jadi setakat itulah perbincangan kita dalam kitab kita ni. Alhamdulillah kita akan sambung lagi perbincangan dia di dalam bab Kitabul Hajj. Allahu Akbar. Kena sungguh jaruah dia dah. Jadi sekarang ni puasa habislah kita. Akhir Syaban bab puasa. Lepas pada ni kita nak pergi haji pula, nak pergi Mekah pula. Jadi kita akan sambung insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.